A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa alhamdulillah dengan dalam halakah kita, pertemuan kita hari Sabtu ni pukul 2 pula, baru lepas makan nasi semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT merahmati tuan-tuan puan-puan semua sebab sudi bersama dengan saya hari ini alhamdulillah untuk kita berbincang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita namakan pertemuan kita ini adalah siri ibrah daripada Al-Quran. Kalau ikut dia punya ejaan daripada bahasa Arab tu, dia sepatutnya dengan ain lah. Sepatutnya ada apostrofi lah kat situ. Ya, punya tu sebab kalau ibrah ni dalam bahasa Melayu dia, kalau maksudnya benang. Kalau ibrah tu pengajaran. Beza ain dengan alif je dah berbeza makna. Tapi tak ada masalah lah sebab dia bahasa Melayu. Jadi kita fahamilah ibrah tu maksudnya pelajaran atau pengajaran. Jadi dalam bahasa Arabnya ibrah. Ibrah iaitu pengajaran yang kita boleh dapat daripada Al-Quran. Sebab semua apa yang datang dalam Al-Quran itu memang untuk kita, apa sahaja yang Allah sampaikan untuk kita lah, untuk kita ambil pengajaran. Walaupun daripada sekecil-kecil makhluk yang kita nak bincangkan hari ni itu burung lah. Burung yang paling besar pun adalah burung yang besar juga. Tapi macam mana pun dia punya otak dia tu tetaplah kecil daripada kita kan. Tetapi yang lebih penting lah kita nak tahu kenapa Allah, apa sebenarnya pelajaran atau pengajaran yang hendak kita dapat daripada kisah makhluk yang bernama burung ini. Baik, sedangkan kita lihat burung ni setiap hari, kadang-kadang tak terfikir pun apa-apa pun berkenaan burung ni. Yang kita fikirkan banyak ialah masalah kita lah. Dengan COVID-19 tak selesai-selesai lagi, dengan ada yang kehilangan kerjanya. Jadi kita kurang untuk mengambil pelajaran ni sebab kita sibuk dengan kehidupan kita. Sedangkan perkara-perkara yang hendak kita pelajari ni yang sebenarnya yang boleh membantu untuk kita keluar daripada masalah kita ni, untuk kita menanggapi suatu perkara itu dengan suatu cara yang paradigma yang berbeza lah. Bagaimana cara fikir sepatutnya orang Islam tu berfikir berkenaan dengan apa yang Allah SWT nak sampaikan dalam Al-Quran ni. Pertamanya tentu saja saya perlu memperkenalkan diri saya dahulu sebab tak boleh perasan orang tak kenal, jadi kena kenalkan diri dulu. Jadi nama saya Haikal Arif Ilyas, dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan sekolah rendah di Rawak Pahang, kemudian dibesarkan di Kuala Lumpur, balik dengan ibu dan ayah saya. Mula-mula saya tinggal dengan arwah moyang saya dengan nenek saudara. Kemudian pindah ke Kuala Lumpur, kembali kepada Kuala Lumpur sekolah menengah, sehinggalah sampai sekarang berhijrah ke Negeri Sembilan dah. Jadi latar belakang pelajaran, asalnya saya dalam bidang multimedia di Cosmopoint. Dalam bidang multimedia di Cosmopoint, cumanya dalam tahun 2010 tu, baru lagi lah sebenarnya, tak berapa lama pun, saya ambil diploma syariah dalam bidang diploma syariah lah di UMCD untuk orang awam tu. Dan sekarang ni kemudian berpengalaman dah dalam mengajar dalam bidang tadabbur, mengajar Al-Quran, sampailah ada tauliah untuk mengajar di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan dah. Dan juga sekarang ni oleh kerana pengalaman yang saya ada tu, saya boleh sambung dalam bidang, sekarang sedang ambil masters di OUM dalam bidang pengajian Islam. Sekarang dalam semester, baru habis semester 2, nak masuk semester ketiga lah. Jadi apa pun itu secara ringkas, itu berkenaan saya pernah mengajar tadabbur Al-Quran ni, pernah di Petronas Twin Tower tu, dijemput selama sebulan untuk mengajar berkenaan dengan surah Tukaf, pengajaran daripada surah Tukaf. Dan dalam 2 tahun lebih juga dengan Brother Lim Jun Soi, iaitu yang dia Director of Interactive Training Center tu, sekarang Dakwah Center. Pernah mengajar dengan mu'alaf juga, sebelum orang yang belum masuk Islam pun pernah sertai lah siri tadabbur yang saya anjurkan, alhamdulillah. Okey, terima kasih juga tuan-tuan puan-puan kerana sudi untuk bersama-sama hari ini untuk kita memperbincangkan dalam 1 jam 2 jam ni, untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan siri ibrah daripada Al-Quran ni. Yang kita pilih hari ini ialah berkenaan dengan burung.
Kenapa burung? Sebab banyak sekali berkenaan burung ini dinyatakan dalam Al-Quran. Sebenarnya apa sahaja dalam Al-Quran ni sepatutnya kita boleh ambil pelajaran. Hatta kalau kita makan buah pun, kalau kita makan apple ke misalnya, ataupun apa saja buah yang ada biji lah, kalau dia tersengkat kat kerongkong tu pun sepatutnya kita sebagai orang Islam ni, sebagai pelajar Al-Quran ni, kita boleh ambil pelajaran daripada hatta biji benih itu sendiri. Di mana dalam hadis mengatakan bahawa kita sendiri nanti manusia ni akan akan lahir, akan tumbuh semula seakan-akan biji benih itulah nanti dia keluar daripada tanah itu setelah datangnya hujan tu. Dalam hadis yang panjang lah, banyaklah hadis-hadis yang yang menceritakan perkara tersebut. Jadi kita nak melihat, apabila orang Islam ni sepatutnya apabila kita melihat sesuatu, ia boleh membawa kita ketundukan, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang hendak kita bentuk dalam diri kita, tentu saja kepada zuriat kita, kepada keturunan kita dan kepada siapa sahaja, apa sahaja yang kita pelajari ni, harap-harap mudah-mudahan kita dapat kongsikanlah sedikit sebanyak, mudah-mudahan dia menjadi manfaat lah, ilmu ini bermanfaat kepada kita supaya boleh kita membantu kita kelak di akhirat. Baik, kalau tuan-tuan boleh lihat dekat dalam slide ni tak ada apa sangat, cuma ayat-ayat Quran sahaja. Sebenarnya kita bergantung kepada nota itulah yang telah saya bekalkan. Ada yang saya hantar WhatsApp, ada yang saya hantar ke email tu. Okey, jadi kita nak bincangkan berkenaan hari ini makhluk yang bernama burung ni. Kerana apa? Sebab ada banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran ni berkenaan burung ni. Jadi burung ini kalau kita nak lihat pada definisi, kalau lihat dalam nota tu, jadi burung ni satu haiwan yang dia berbulu. Dia ada sayap, jadi bila dia ada sayap, kebanyakan burung-burung ni boleh terbang lah, melainkan ayam lah, walaupun dia spesies burung. Kalau tak silap dia spesies burung juga, tapi dia boleh terbang sikit-sikit macam tu je. Tapi kebanyakan burung ini dia boleh terbang. Dia boleh terbang tinggi, bahkan dia boleh berhijrah pun. Dalam satu tempat yang jauh pun dia boleh berhijrah. Semua dengan izin kuasa yang ada pada Allah SWT. Jadi burung ni haiwan dia berbulu, dia bersayap. Biasanya dia macam tu. Dia pula tergolong daripada haiwan vertebrata lah, haiwan yang bertulang belakang. Jadi kalau kita lihat menurut Kamus Dewan edisi keempat, burung ni bermaksud binatang berbulu, berkaki dua dan bersayap. Kebiasaannya dia boleh terbang. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan perempuan ada soalan, tuan-tuan perempuan boleh tanya terus. Ataupun ada perbincangan, ada pentambahan pun tuan-tuan boleh bincang terus. Boleh terus dalam chatting room atau boleh terus kepada mikrofon. Jadi dalam bahasa Arab, burung ni disebut sebagai ta'ir. Ta'ir dengan huruf ta'ir. Dia datang daripada perkataan apa? Tairun, dan jamak dia adalah at-tayar, atyar. Jadi apabila kita lihat kepada kapal terbang, kalau kapal terbang kita lihat dalam bahasa Arab dia panggil sebagai ta'irah. Jadi bila kita lihat daripada situ, perkataan tersebut kita dapat tahu bahawa daripada perkataan saja kita dapat lihat bahawa gambaran kepada kita kapal terbang itu sendiri adalah burung besi, tetapi yang diilhamkan kepada manusia daripada burung, daripada lihat kepada burung itu sendiri. Mustahil itu manusia itu dia dalam tidur dia tak pernah lihat suatu benda yang terbang, tiba-tiba dia terfikir hendak buat sesuatu. Manusia itu dia nak buat suatu benda, dia mesti lihat kepada sesuatu untuk dijadikan sebagai gambaran awal dia. Bagaimana hendak dia mencipta sesuatu, sebab dia bukan pencipta yang hakiki, lain daripada Allah SWT. Allah SWT dia tidak memerlukan sebarang apa gambaran, tidak memerlukan sebarang apa sahaja blueprint ke, dia tak perlukan perkara tersebut. Berlainan dengan manusia. Manusia dia memerlukan sesuatu untuk dijadikan sandaran dia, asas dia. Even kalau sekarang orang kata orang boleh buat klon pun, katalah orang boleh buat klon sekalipun, dia masih memerlukan bahan mentah yang diciptakan oleh Allah SWT. Dia tak mampu nak buat bahan mentah tu. Macam mana pun dia kena ambil sesuatu untuk digaulkan, diulikan untuk membuat sesuatu. Beza dengan Allah SWT. Walaupun Allah SWT jadikan Nabi Adam itu daripada tanah, tetapi tanah itu sendiri dijadikan oleh Allah SWT. So dia berbahan mentah itu sendiri dicipta oleh Allah SWT. Berbeza dengan manusia, manusia perlukan bahan mentah yang dicipta oleh Allah SWT, dan manusia memerlukan kepada sesuatu itu, sesuatu yang telah ada itu untuk mencipta sesuatu yang baru. Dia bukan mencipta pun sebenarnya. Dia cuma menginovasi sahaja. Dia memperbaiki sesuatu yang telah ada.
Kalau kita tengok burung, dia jadikan kapal terbang. Untuk apa? Supaya dia boleh mengangkut orang-orang, manusia-manusia untuk pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Tetapi daripada ilham, dilihat kepada burung untuk boleh pergi daripada satu tempat, migrasi daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa orang-orang terdahulu, walaupun nama yang terkenal daripada zaman dulu, kita kenal dengan Oliver dan Wilbur Wright, dikenal sebagai orang manusia pertama yang menciptakan kapal terbang. Sedangkan sebelum itu lagi di zaman Andalusia sekali, orang Islam itu sendiri sebenarnya telah pun menilhamkan penciptaan kapal terbang ini. Mereka cuma ambil sahaja apa yang telah ada, mereka inovasikan untuk menjadi kapal terbang seperti mana yang kita lihat sekarang. Bahkan sebelum ni orang pernah terbang pun, dia jatuh kemudian sebab dia tak buat sayap kat belakang tu, tempat ekor ke belakang tu, dia tak tahu macam nak mendarat, sampai patah tulang dia. Tetapi akhirnya diinovasikan oleh orang-orang yang terkemudian, sampailah sekarang akhirnya adalah kapal terbang seperti mana yang kita lihat ni. Kemudian orang lebih cipta sampai roket apa semua orang cipta, hasil daripada apa? Hasil mengkaji. Jadi maksudnya sebenarnya dalam Islam ni sepatutnya yang jadi saintis ni kita lah. Orang Islam lah yang perlu jadi saintis. Sebab apa? Zaman tamadun yang besar dulu, termasuklah tamadun di Andalusia itu, melahirkan ramainya saintis-saintis, melahirkan ramainya orang-orang yang tahu Al-Quran, hafal Al-Quran, tahu hadis-hadis Nabi SAW, tetapi mereka juga adalah seorang yang pakar dalam bidang-bidang yang berlainan, dalam bidang-bidang sains. Dan contoh seperti misalnya ada ulama, misalnya nama dia Ibn Taymiyah misalnya, dia orang yang aktif juga, yang pakar juga dalam matematik misalnya. Jadi mereka tidak memisahkan antara hubungan dunia dan akhirat tu. Sepatutnya zaman kita ni pun juga kita tidak memisahkanlah di antara dunia dan akhirat tu. Sebab apa pun sebenarnya ilmu, apa pun asalkan dia bermanfaat, dia adalah datangnya daripada Allah SWT. Sebab tu saya adalah orang yang kurang gemar bila orang katakan perubatan Islam dengan perubatan moden. Bagi saya tidak ada istilah itu. Bagi saya apa sahaja yang baik itu adalah semuanya adalah perubatan Islam. Sama ada dia adalah tradisional ataupun dia adalah moden, dia adalah perubatan Islam. Sebab apa yang bermanfaat itu sebenarnya datang daripada Allah SWT, dan dia sebenarnya adalah sesuatu yang Islam lah. Sesuatu yang akhirnya membawakan kita tunduk patuh kepada Allah SWT. Apabila kita lihat kepada kehebatan-kehebatan manusia, mengkaji, buat ubat ke apa semua, yang akhirnya dapat menyembuhkan manusia, akhirnya membawa kita kepada, oh inilah semuanya dengan izin Allah SWT. Allah bukakan rahsia-rahsia ini kepada manusia, supaya manusia dapat membuat segala-gala ini. Itu sepatutnya kita sebagai orang Islam fikir. Bukan kita bezakan antara yang moden tu kita katakan bukan Islam, yang tradisional tu kita katakan Islam. Sedangkan kita manusia itu sendiri, pernah Islam itu sendiri, di zaman dia sampai ke puncak ketamadunannya, orang barat ketika itu masih lagi dalam zaman gelap. Dan mereka keluar daripada zaman gelap itu hasil mereka menumpang daripada apa? Ilmuwan-ilmuwan Islam itu sendiri. Itu sepatutnya, ini yang sebenarnya yang kita hendak, tujuan kita adakan ini juga sebenarnya supaya kita ini orang Islam menjadi orang yang lebih banyak mengkaji lah. Melihat kepada burung, melihat kepada semut, melihat kepada kuman-kuman, melihat kepada virus-virus misal, lihat kepada apa yang ada dalam diri kita sendiri juga. Semuanya adalah ayat, tanda-tanda bahawa ada tanda-tanda hebat adanya Allah SWT dan tanda-tanda kehebatan Allah SWT. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini yang sebenarnya kita hendak nak pupuk diri kita, nak didik anak-anak kita, bukan sekadar mereka ini hafal Quran, bukan sekadar mereka ini tahu hadis, tetapi mereka mengamalkan apa yang Quran suruh, apa yang hadis suruh. Apa yang antara yang Quran suruh ialah dalam ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 38, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Allah Subhanahu taala sendiri mengatakan dalam surah Ali Imran iaitu ayat 190, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, li ulil albab. Albab ni tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia asalnya kalau kita lihat, kalau kacang tu, kalau tuan-tuan lihat kacang, albab ni bukan albab pintu ni albab lain. Ni pintu tu albab juga, tapi albab ni lain, ejaan ni lain. Jadi dia kalau albab di sini adalah sebenarnya kalau tuan-tuan lihat kepada kacang-kacang tu, itulah albab. Dia adalah isi-isi yang tidak ada kulit ataupun pasir-pasir yang terdedah, yang biji-biji pasir yang terdedah luas tu, dia dinamakan sebagai albab. Inilah asalnya perkataan daripada sini membawa kepada kataan albab ni. Sebab apa?
dia look. Sebab apa? Sebab dia tidak terkungkung dalam kulit atau apa sahaja. Maksudnya fikiran dia luas. Fikiran dia sudi untuk menerima input-input yang lain daripada apa yang dia pegang selama ini. Maksudnya dia sentiasa mengkaji. So dia bukanlah seperti mana bahasa Melayu kita katak di bawah tempurung, yang duduk dalam negeri dunia dia sendiri, yang duduk tanpa berkembang ke ni, yang anti kepada pemodenan, yang anti kepada sains dan teknologi. Bukan itu sepatutnya. Sepatutnya kita tidak anti kepada perkara ini, tetapi kita sepatutnya membawa sains ini ke arah yang ke Islam itu sendiri. Di mana bila apabila kita belajar tentang sains atau kita belajar tentang teknologi ini, membawakan manusia itu tunduk patuh kepada Allah SWT. Kita lihat pada orang barat bagaimana mereka mengkaji, mereka pergi lihat kepada angkasa lepas, mereka duduk dengan orang hutan, mereka pergi ikut semut, mereka bawa kamera, mereka letak dekat kelopak bunga. Mereka sangat obses dengan perkara-perkara ini. Sepatutnya kita orang Islam gitu. Orang Islam itu seperti itu sepatutnya. Tetapi malangnya walaupun mereka macam tu, tetapi oleh kerana mereka tidak ada guide, mereka tak ada guide yang betul, hidayah yang betul, taufik yang betul, mereka tidak ada petunjuk yang betul, maka dia tidak membawa kepada apa? Kepada ketundukan dan patuh kepada Allah SWT tu. Dia tidak membawa kepada adanya Allah SWT, tetapi ada di antara mereka yang membuat kesimpulan bahawa semua ini jadi dengan apa? By chance. Jadi dengan kebetulan semata-mata. Which is kita tak boleh terima perkara tersebut. Andaikan handphone ni kita ambil, kita pecah-pecahkan dia, kita cerai-ceraikan handphone ni, kemudian kita tunggu sampai kiamat pun dia tidak akan bersambung sendiri. Tidak akan sambung sendiri. Sebab apa? Mesti ada yang menggerakkannya untuk pasang balik, letakkan balik. Kereta pun macam tu. Letaklah skru bersepah ke kat sana sini, tetapi dia tidak akan bersambung, melainkan ada yang sambungkan kembali, ada yang repair kembali. Yang itu sebenarnya hendak kita fikirkan. Sepatutnya orang Islam tu jadi orang yang memikir, jadi orang yang mengkaji, orang yang menyelidiki. Itu sebenarnya yang kita hendak. Jadi bila kita lihat pasal burung misalnya, kita tak macam ni burung, ni kisah burung, ni Al-Quran. Kita bertaranum, kita bertajwid alhamdulillah dengan baik sekali, tetapi akhirnya kita tak faham apa-apa, tak membawa kita berubah apa-apa. Akhirnya dia jadi ilmu yang tidak bermanfaat kepada kita. Dia mendatangkan pahala membaca itu ada, tetapi dia tidak mendatangkan perubahan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah manual book untuk apa? Untuk mengubah kita manusia ini menjadi lebih baik dan guide kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu sebenarnya tujuan Al-Quran itu diturunkan. Jadi dalil itu ada dua lah. Dalil apa? Dalil daripada luaran itu sendiri, dalil akli itu dan dalil nakli. Dalil yang daripada akal yang kita lihat daripada keluaran, kita lihat bahawa pasti ada Tuhan yang menjadikan sesuatu. Dan dalil yang kita perlukan juga adalah dalil Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran dan hadis itu sendiri di mana dia datang daripada Allah SWT. Daripada situlah kita tahu mana yang benar, mana yang salah lah. Yang daripada situ kita tahu berkenaan dengan perkara-perkara yang ghaib, yang tidak kita dapat fikirkan melalui akal kita, melalui penglihatan kita semata-mata. Baik, orang orang buat kajian sebenarnya berkenaan dengan burung ni. Bahkan orang yang mengkaji berkenaan dengan neuroscience misalnya. Dia kata dalam burung ini sebenarnya ada neuron. Dia lihat bahawa adanya kehebatan burung-burung ini. Kalau lihat kepada mereka mengatakan bahawa saraf ini sangat penting. Jika dia gagal berfungsi akan menyebabkan kepincangan kepada satu-satu hidupan. Mereka kaji sampai ke situ. Maksudnya boleh dikatakan bahawa burung ini walaupun mereka terhadlah cara mereka nak berbanding manusia, tetapi mereka sebenarnya juga ada seolah-olah ada akal jugalah, ada laluri walaupun kita panggilkan sebegitu. Maksudnya mereka ada yang mengarahkan mereka, ada yang memberi petunjuk kepada mereka. Sebab tu Allah itu Maha memberi petunjuk. Sebab tu kita doa kepada Allah beri petunjuk. Tapi petunjuk yang ada kepada burung ini, kalau dari segi zahir kita lihat hanyalah nak pergi makan, atau nak pergi berhijrah, atau nak buat suatu perkara-perkara yang untuk dia survive lah. Tetapi Quran menceritakan lebih daripada itu sebenarnya. Sebenarnya apa yang ada pada makhluk yang bernama burung ini, sebenarnya ada perkara-perkara ghaib yang kita sendiri tidak tahu, melainkan diceritakan dalam Al-Quran. Tapi sains ini membuktikan bahawa mereka ini bukanlah sekadar bergerak begitu sahaja, tapi mereka ada kekuatan berfikir cara burung lah untuk membuat sesuatu. Wallahu a'lam. Itu kena tanya orang bidang neuron lah, orang-orang yang lebih pakar berkenaan perkara itu.
Jadi apa yang kita nak bincang, kita bukan nak fokus berkenaan sains tu, kita nak berfokus berkenaan ibrah atau pelajaran yang kita dapat kutip lah. InsyaAllah hari ini berkenaan dengan penyebutan burung. InsyaAllah. Okey. Kita terus sahaja kepada ayat pertama yang kita nak bincangkan, insyaAllah. Dan ada ayat-ayat di sini, kalau kita lihat dalam nota lah, saya tak masukkan dekat sini. Dalam nota ni. Sekejap saya tak sempat, saya tak tertinggal yang ni. Tapi ada dalam nota saya ada masukkan, iaitu berkenaan dengan burung ini merupakan satu umat. Di mana Allah SWT mengatakan bahawa wama min dabbatin dalam surah Al-An'am ayat 38, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَامٌ أَمْثَالُكُمْ. Dan tidak seekor pun haiwan yang melata di muka bumi ini, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua-duanya, melainkan mereka adalah umat-umat seperti kamu. Ini kata Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada kami tinggalkan pun sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka semuanya akan kembali dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Surah Al-An'am ayat 38. Jadi apabila kita rujuk dalam tafsir Al-Quran, antaranya tafsir moden karangan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dia kata dalam tafsir dia kata seluruh haiwan, sama ada darat, udara ke, haiwan ternak ke, haiwan liar ke, burung-burung, semuanya adalah umat-umat seperti kamu. Sama je macam kita. Dia adalah maksudnya di bawah pengetahuan Allah SWT yang dia dijadikan oleh Allah SWT. Sama seperti kita. Mereka ada urusan kita, mereka ada masalah mereka, kita pun ada masalah kita. Maksudnya kita nak fikir kan, suatu kalau tak silap, ada dalam hadis, tak ingat riwayat hadis tu, kalau tak silap, berkenaan dengan kadang-kadang hujan ni, kadang-kadang manusia dia banyak dosa, maksiat tu menyebabkan ada perkara-perkara yang menyebabkan Allah uji manusia kerana maksiat. Tetapi kadang-kadang diturunkan hujan juga sebab apa? Sebab ada makhluk-makhluk Allah yang mohon kepada hujan tu. Selain daripada kita, haiwan-haiwan ni. Maksudnya mereka ni ada peranan dalam hidup kita. Sebab mereka ni sentiasa apa? Allah kata mereka ni sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Sehingga Allah turunkan hujan juga sebab apa? Bukan sebab kita, sebab mereka ni. Ini perkara-perkara gaib yang kita tak tahu, yang kita tak nampak, melainkan kalau kita lihat kepada Quran itu sendiri. Sebab tu Allah kata mereka umat. Mereka umat seperti kamu. Kami menciptakannya, kata As-Sa'di, kami menciptakannya sepertinya kami ciptakan kamu. Kami rezeki kepadanya, kami seperti mana kami rezekikan kepadamu. Kehendak kekuasaan kami berlaku bagi mereka seperti mana dia berlaku kepada kamu juga. Dan tiadalah kami apakan sesuatu apapun dalam kitab, maksudnya kami tak melalaikan dan melupakan sedikit pun sesuatu pun yang ada di Lauh Mahfuz tu. Allah semua tahu apa saja yang berlaku, bahkan segala sesuatu yang besar dan kecil pun tercantum di Lauh Mahfuz. Jadi apa sebenarnya yang hendak kita belajar sebenarnya? Kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Quran kita sebut apa segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan bila kita bersyukur kepada Allah SWT, maksudnya Allah ini Tuhan kepada satu alam yang sangat besar, cakrawala yang sangat besar, meliputi langit dan bumi, antara kedua-duanya, dunia akhirat, alam nyata, alam gaib. Di saat Allah menguruskan semua ini, kita masih bertuah, Allah masih nak ambil cakna kat kita, makhluk Allah ni. Padahal nak banyak-banyak makhluk, nak banding dengan makhluk-makhluk lain, kita ni lah yang paling kurang mengingati Allah SWT. Kita ni yang paling lupa mengingati Allah SWT. Tetapi Allah dengan limpah rahmat kurnia dia, Allah masih nak ingat kepada kita. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara ini, sebenarnya kita lihat Allah SWT ni, dia uruskan seluruh alam ni, dia tak rasa letih langsung. Dia tak rasa susah pun. Dia tak lalai pun walau saat, macam mana kita baca dalam ayatul kursi, di mana dia tu tak mengantuk, apatah lagi tertidur. Kalau ulama tafsir dia kata bukan mengantuk saja tu. Perkataan yang digunakan tu bukan sengaja mengantuk,
disentuh mukadimah mengantuk tu. Kalau kita nak lihat mukadimah mengantuk tu yang paling kalau kita paling tension tu masa nak mengantuk tu. Kalau mengantuk tak apa boleh tidur. Yang terhangguk-hangguk tu. Yang itu. Nak tidur pun macam tak tidur, tapi nak buat kerja, tapi nak bawa kereta. Itu yang bahaya tu. Yang itu pun tak disentuh, tak tersentuh kepada Allah SWT. Maksudnya setiap saat Allah SWT itu dalam keadaan jaga. Bahkan dalam surah Ar-Rahman dinyatakan bahawa Allah ni sibuk. Allah ni busy. Dia sibuk dengan kerja dia. Apa sibuk kerja dia? Dia sibuk dengan apa? Dengan sibuk dengan menguruskan urusan hamba-hamba dia. Itu dinyatakan dalam surah Ar-Rahman. Maksudnya semut dengan urusan dia. Dia pun ada kehendak dia, ada naluri. Burung-burung ada naluri dia, ada kehendak dia. Harimau dengan harimaunya, singa dengan singanya. Semua ada kehendak dia. Semua ada apa? Semua ada kemahuan. Maka kemahuan ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita katakan tadi, ada masanya hujan tu turun bukan sebab manusia yang mohon. Bahkan kadang-kadang rezeki itu tak layak pun untuk manusia sebab mereka melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tetapi ada makhluk lain yang berkehendakkan kepada itu, maka diberilah kepada manusia itu dapat tempiah rahmat Allah SWT. So sekarang, jadi apabila kita lihat perkara ini, apabila kita belajar atas perkara ini, sebenarnya kita lihat bahawa Masya Allah, Tabarakallah, Allah SWT sebenarnya menjadikan makhluk-makhluk ini memang untuk kita juga. Kalau di saat kita lupa, sebenarnya at least kita dapat tumpang lah juga dia orang ni. Tak adalah Allah terus bala kita, tak ada Allah terus azab kita, sebab masih ada lagi makhluk-makhluk yang mengingati Allah Subhanahu Taala. Dan kita lihat kepada perkataan cerita berkenaan siapa, berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah ini, mereka bertasbih dengan cara yang kita tak tahu ni. Jadi kita lihat bahawa Allah SWT ni sentiasa menjamin rezeki pada mereka. Seperti mana kalau kita lihat kepada burung lah, bagaimana yakinnya burung itu dengan Allah SWT. Mereka keluar mencari rezeki dalam keadaan kosong, perut mereka kosong, tembolok mereka kosong, balik dalam keadaan mereka penuh perut. Sebab tu kita tak lihat ada burung-burung datang lagi dia nak sapa ke apa semua. Manusia yang dia tak habis-habis, pagi makan, tengah hari makan, petang dia makan lagi, malam dia makan lagi, nanti ada sapa lagi, lama-lama dia suffer. Sebab banyak sangat makan. Yang itu, hidup dengan makan dan penuh makan. Tetapi burung-burung ini dia habis settle kerja dia balik lah. Adalah burung-burung lain yang menggantikan pula, mungkin burung gagak ke apa semua. Itu burung-burung yang keluar waktu itu. Tetapi kebanyakan burung-burung itu habis waktu, habis kerja dia balik, dia berehat, dia tidur lah. Dia ada dengan urusan-urusan lain pula. Berbeza dengan manusia itu sendiri yang masih risau tentang rezeki Allah SWT ni. Sedangkan Allah SWT ada Nabi pesan kepada kita, Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkalihi la ruzqtum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kamu ini semua benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan berikan kamu rezeki sebagaimana burung itu mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada hari dalam keadaan lapar dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Jadi kalau kita lihat kepada salah satu keistimewaan makhluk-makhluk ini, bahawa mereka ini bertasbih kepada Allah SWT dengan cara yang kita tak tahulah, dengan cara yang mereka, yang hanya Allah SWT tahu cara dia. Apa kata Allah SWT firman Allah? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah SWT bagi tahu kat kita, sebab ni benda gaib, benda yang kita tak tahu. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucapkan tasbih bagi kepada Allah SWT, dan tiada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Apa maksud penyabar di sini? Maksudnya walaupun kita penuh dengan maksiat kepada Allah SWT, kita solat lewat, kita buat perkara-perkara yang Allah SWT larang,
maka Allah masih lagi sabar, tidak mendatangkan azab dia kepada kita. Itu semua rahmat Allah SWT. Sebab Allah itu innahu kana haliman ghafura. Dia maha lembut, maha penyabar dan juga maha pengampun. Baik, dalam surah As-Sabat juga Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud, itu Nabi Daud AS, kurnia daripada kami. Dan kami berfirman, wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ada lagi ayat Allah kata, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safat kullun qad alima salatahu wat tasbihah wallahu alimu bima yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah itu kepadanya lah bertasbih apa yang ada di langit dan bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu antara yang Allah SWT bagi tahu kat kita. Jadi kita nak tahu, kita pun tengoklah tasbih, kita kata subhanallah, subhanallah, kita kata maha suci Allah. Kita selalu ulang-ulang tasbih tersebut sebelum kita tidur. Dalam solat kita, selepas solat kita ulang. Bahkan dalam solat kita kata kita bermuji Allah, kita bersucikan Allah SWT. Jadi kita nak tahu apa maksud tasbih. Asal kalimah tasbih tu, kalau saya rujuk dalam satu tafsir Misbah, karangan Suhash Qurash tu, dia bagi tahu apa makna tasbih itu, subhanallah tu. Dia datang daripada perkataan sabaha. Tasbih, subhanallah datang daripada perkataan sabaha. Bermakna asal perkataan dia boleh membawa maksud kepada berenang. Berenang itu sendiri, kalau dia berkembang-kembang, akhirnya dia bawa kepada berenang. Jadi menurut beliau, apa maksud berenang kat sini? Seolah-olah orang berenang itu kita daripada point A kepada point B misal. So dia berenang daripada satu tempat, menjauhi tempat yang pertama pergi ke tempat yang kedua, menjauhi point A kepada point B. Tetapi dan itulah sebenarnya tasbih. Maksudnya kita menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada apa? Pertama, menjauhkan Allah itu daripada apa? Daripada pensyirikan, sekutu-sekutu kepada Allah SWT. Kita kata Allah ini adalah sebahagian, kita kata misal ada manusia ini sebahagian daripada Tuhan atau anak Tuhan. Kita syirikkan Allah SWT tu dengan perkara-perkara yang lain, misal tangkal dan sebagainya. Jadi itu antara dia. Dan juga kita sucikan Allah SWT itu daripada apa? Daripada sebarang kelemahan. Dan kita sucikan Allah SWT itu daripada sebarang perasaan buruk ke atasnya. Sebab tu kita kata Allah SWT tu kita kena apa? Kita kena khusnuzan. Kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi kata dalam satu hadis, maksud hadis, jangan seorang tu mati melainkan dia itu sangka buruk kepada Allah SWT. Kita lihat kepada burung-burung ni semua. Mereka keluar, walaupun akal mereka, kalau kita lihat otak mereka kecil saja, tetapi mereka keluar dengan penuh keyakinan. Bahkan mereka mensucikan Allah SWT itu daripada sebarang kesyirikan. Mereka yakin yang memberi rezeki itu hanya Allah SWT, berdasarkan naluri yang telah diprogramkan kepada mereka. Kita pun ada naluri itu, kita ada fitrah itu. Tetapi kerana banyaknya masalah kita, mungkin menyebabkan kadang-kadang kita terlupa atas perkara-perkara ini. Sebab tu biasanya kalau kita rasa Allah ni, sepatutnya kita tak boleh ada rasa macam Allah ni nak biar kita mati macam tu je. Kita tak boleh rasa macam tu. Kita tak boleh rasa kalau kadang-kadang Allah tahan rezeki kita, kadang-kadang Allah tahan rezeki kita. Allah nak uji kita. Kita tunggu rezeki kita tak kunjung tiba. Zaman Covid ni ada orang hilang kerja semua. Sekarang ni kapten kapal terbang pun kena jual, kena berniaga, kena buka kedai burger dan sebagainya, kena makan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab diuji Allah SWT dengan tersekatnya rezeki. Kita tak kata putus, kita kata tersekat. Sebab kadang-kadang Allah uji manusia dengan sedikit, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan. Dan jadi kadang-kadang kita rasa macam Allah ni betul ke ada? Kadang-kadang terfikir perkara tersebut. Allah ni tak adil lah. Kenapa dekat orang kafir Allah bagi kat kita, Allah tak bagi? Jadi ada perkara-perkara tersebut.
Sebab tu Allah manusia ni kadang-kadang dia fikir fa amal insanu iza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Bila Allah bagi rezeki kat dia rasa Allah mulia. Tapi bila Allah tahan, dia rasa macam Allah dah benci kat aku. Sedangkan sebenarnya kesenangan ke kesusahannya itu semua adalah ujian daripada Allah SWT. Dan kadang-kadang kita biasa, mungkin saya sendiri pun pernah kata perkara ni. Kadang-kadang kita tak dapat kerja kat satu tempat, kita kata kalau aku tak dapat kerja kat sini, habislah aku, matilah aku misalnya. Dan kita lupa sebenarnya yang memberi rezeki itu, yang memberi ketetapan itu hanyalah Allah SWT. Dan apa tugas yang kita perlu buat hanyalah berusaha dan berikhtiar, bertawakal seperti mana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu apa yang telah kita baca tadi, iaitu berkenaan burung itu, dia keluar dalam keadaan perut dia kosong, tapi dia kembali dalam keadaan perut dia penuh. Tawakalnya kepada Allah SWT. Dan tawakal itu tentu saja perlu jadi seperti burung tu lah. Burung tu dia tak duduk diam macam tu saja, tapi dia keluar mencari rezeki, kemudian dia pulang dalam keadaan dia memperoleh rezeki itu sendiri. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis, jadi sebenarnya luas sebenarnya. Kita lihat burung-burung ni tasbih saja. Tapi sebenarnya apa maksud tasbih? Tasbih itu dia sucikan Allah SWT daripada sebarang perkara syirik. Dia sucikan Allah SWT itu daripada sebarang keraguan. Dia sucikan Allah SWT itu daripada sebarang sangka buruk. Dia sucikan Allah SWT itu daripada sebarang kelemahan. Itu tasbih. Jadi kalau kita ragu pada Allah SWT, maksudnya kita tidak bertasbih kepada Allah SWT dalam erti kata yang sebenarnya. Sebab tu ada hadis berkenaan manusia, berkenaan rezeki yang kita risaukan ini. Apa kata hadis Nabi, hadis riwayat Ibn Majah, riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talib, wa ajmilu fit talabi, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Apa kata Nabi? Tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Yang ini carilah rezeki yang halal, jangan cari yang haram. Kerana sungguhnya tidak seorang hamba akan mati sehinggalah dia dapat semua rezeki dia. Wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khudhu ma halli wa da'u ma harum. Apa kata Nabi? Walaupun kadang-kadang terlambat datangnya rezeki itu, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, tempuhlah jalan-jalan rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang ulama menafsirkan bahawa seolah-olah Nabi berkata, Nabi SAW menggabungkan antara maslahat, iaitu kebaikan dunia dan akhirat dalam hadis. Itu bertakwa engkau pada Allah, tempuh jalan yang baik dalam cari rezeki, dan nikmat dan kelazatan akhirat ni menurut Ibn Qayyim dia dapat diraih dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Patuh kepada apa yang Allah suruh, jauhi apa yang dilarang. Jadi ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia. Maksudnya dia tidak berlebihan kepada dunia ini sehingga mengabaikan akhirat. Dia tak rasa penat dalam mengejar dunia sebab dia tahu rezeki itu telah ada jaminan ke atas diri dia. Itu dapat diraih jika seorang itu memperbaguskan dalam mencari rezeki, yakni dia berikhtiar dan mencarikan yang halal. Jadi Ibn Qayyim cakap, bagi tumpuan, kalau nak bagi tumpuan kepada apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan sibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin. Bukan maksudnya tak boleh kerja, kena kerja. Tapi kadang-kadang kita nak pergi lebih daripada itu, sampai kita abaikan perintah ibadah kepada Allah SWT. Yang itu tak boleh sepatutnya. Sebab rezeki dan ajal itu adalah dua perkara yang pasti yang dijamin. Selama masih ada sisa hidup ini, maka rezeki pasti akan datang. Jadi jika dengan kata Ibn Qayyim, dengan hikmah dia Allah tutup satu jalan rezeki ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kata Ibn Qayyim, dia akan buka jalan lain. Kita lihat zaman COVID-19 kita nampak perkara tersebut. Ada orang tak dapat nak bawa kapal terbang dah, tapi dia buka rezeki lain pula. Niaga pula, boleh pakai uniform pula, niaga pula. Dapat sambutan pula, ada daya tarikan yang tertentu. Itu sebenarnya yang kita perlu yakin kepada Allah SWT, seperti mana yakinnya burung itu dalam mencari rezeki. Dan perlu juga diingatkan bahawa sebenarnya rezeki itu bukan sahaja kita kena fikir dalam bentuk material, tetapi dia juga dalam bentuk kesihatan, pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, kawan-kawan yang baik. Semua itu adalah rezeki.
kita dapat ilmu, kita dapat ketenangan, kita ada masa lapang, ada makan, ada minum, semua itu termasuk dalam rezeki. Dan juga lebih luas daripada itu lagi, apa sahaja yang memberi kita rasa syukur, yang memberi kita rasa tenang, itu juga adalah rezeki. Kerana ketenangan itu juga adalah rezeki. Tanpa ketenangan kita tak mampu nak buat apa-apa, bahkan kita kena jumpa doktor pun sebab kita ada masalah dalam mental kita, dalam masalah dalam kesihatan kita. Jadi itu sebenarnya yang kita kena belajar, bahawa jadilah seperti mana haiwan-haiwan ini, termasuklah burung ni, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah SWT, mensucikan Allah SWT itu daripada sebarang perasaan buruk, daripada sebarang mensyirikkan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita teruskan, ada apa-apa soalan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kalau ada soalan boleh anjurkan ataupun ada tambahan. Boleh ya tuan-tuan? Okey, kalau tak ada apa soalan, kita terus kepada ayat seterusnya insya-Allah. Jadi seperti mana yang kita nyatakan awal-awal tadi, kita lihat pada orang barat ni, mereka sangat aktif lah buat dokumentari pasal haiwan. Kita tahu National Geographic ada macam-macam dokumentari. Bagus sebenarnya lihat pada dokumentari tersebut. Tapi kita sebagai orang Islam, kita lihat dalam bentuk yang lebih luas, iaitu kehebatan Allah SWT, kekaguman kita kepada Allah SWT menyebabkan kita patuh. Kita tahu bahawa Tuhan ni adalah Tuhan yang sangat hebat, kuat, dan Tuhan ni sangat mengambil cakna kepada makhluk-makhluknya. Termasuklah haiwan-haiwan ni. Mereka boleh cari rezeki, mereka boleh berjalan, ada saja rezeki untuk mereka, dan mereka semua tunduk patuh kepada Allah SWT. Dan itulah sepatutnya kita lakukan, iaitu itu melihat kepada semua yang ada di sekeliling kita ini sebagai pelajaran lah, sebagai pengajaran yang boleh kita ambil untuk menjadikan kita ni hamba Allah SWT yang sejatilah. Itu semua dengan izin Allah SWT, kita dapat mengkajilah rahsia-rahsia ini supaya kita menjadi insan, menjadi hamba Allah SWT yang lebih baik. Kita lihat daripada Al-Quran sendiri tunjukkan bahawa pada zaman sebelum ini juga, di mana berkenaan dengan anak Adam, salah seorang anak Adam, berlakunya peristiwa di mana salah seorang anak Adam tu dia membunuh kepada anak Adam yang lain kerana jealous dia, sebab dia punya korban dia tidak diterima oleh Allah SWT. Itu yang cerita dalam Quran. Dan juga dia punya adik-beradik yang lagi satu tu diterima. Diterima korban dia, maka dia tak puas hati, maka dia bergaduh, maka akhirnya dia menyatakan perasaan tidak puas hati itu kepada saudara dia, adik-beradik dia sendiri, hinggalah membawakan kepada pembunuhan. Pembunuhan yang pertama yang berada di muka bumi Allah SWT. Barangkali sebab tak pernah berlaku kematian, mungkin sebab mereka adalah manusia yang awal-awal di bumi ini, maka si anak Adam yang seorang ini, dia tak tahu macam mana apa dia perlu nak buat kepada mayat saudaranya itu. Maka Allah SWT bagi tahu apa yang berlaku. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak. Allah hantar dia. Apa mereka buat? Allah tunjuk dia ni mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada seorang anak Adam. Dia dikatakan nama dia Qabil tu. Dia qala ya wailata a'ajjaztu an akuna mithla hadzal urab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. So dia kata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tak tahu nak buat apa, buat seperti burung gagak ni supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah dia daripada golongan orang-orang yang menyesal. Itu antara yang Allah SWT tunjukkan. Walaupun ini berkenaan dengan anak Adam, tetapi Allah nak tunjuk sebenarnya kita sentiasa boleh belajar daripada apa yang ada di sekeliling kita. Apa sahaja. Saintis buat macam tu. Orang Islam sepatutnya jadi saintis. Orang Islam sebenarnya sebelum itu lagi dah digalakkan oleh Allah SWT untuk menjadi saintis. Saintis kalau dalam bahasa, kalau tak silap, dia ulama. Dia adalah orang yang berilmu. Orang yang ada pengetahuan. Yang itu. Jadi sepatutnya kita jadi macam inilah. Jadi di sini diajarkan kepada kita bahawa
Manusia itu sendiri, orang terdahulu sebelum kita, dia dapat ilham untuk cipta kapal terbang. Dia kaji. Dengan kaji lihat macam mana burung terbang. Dia kaji macam mana burung mendarat pula. So dia letak ekor tu kat belakang tu supaya boleh mendarat. Dia lihat dia boleh, kemudian dia cipta lagi helikopter dan sebagainya. Sampai zaman sekarang orang cipta ada drone dan macam-macam lah lagi. Semuanya hasil daripada orang tu mengkaji, daripada apa yang dia lihat di sekeliling. Jadi kerana itu sebenarnya Allah SWT nak ajar kita. Satu lagi sebenarnya yang boleh kita ambil daripada perkara ini ialah kita nak supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat lihat, supaya kita dapat merendah diri. Kita kena sanggup sudi untuk belajar dengan sesiapa sahaja, walaupun daripada seekor burung itu sendiri, walaupun daripada semut, walaupun orang itu lebih muda daripada kita. Tak ada istilah kita kata aku lebih dulu makan garam. Tak ada istilah tu. Kalau aku lebih dulu makan garam, itu yang kena darah tinggi tu. Sebab apa? Terlampau yakin dengan diri sendiri. Terlebih garam. Orang kata, jangan kita tak boleh jadi macam tu. Apa yang Allah nak ajar kepada kita ialah kita sudi nak belajar dengan siapa sahaja, termasuklah burung, semut, kuman, virus, apa sahaja. Sebab kita tahu apa semua perkara ini bagi orang Islam, bagi ulul albab, orang yang berfikir, dia boleh memberi kita boleh memberi kita pengetahuan, boleh memberi kita pengajaran. Sebab pengajaran itu bukan daripada mereka, pelajaran itu datangnya daripada Allah SWT. Dan akhirnya natijah akhir yang kita mahu ialah apa? Supaya menimbulkan kegaguman kita kepada Allah SWT. Rasa kagum, rasa ajaib kita, takjub kita kepada Allah SWT. Seperti mana manusia itu, orang barat itu, mereka takjub kepada apa yang berada di sekeliling ni. Tapi sepatutnya kita upgrade lagi, kita takjub kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT dengan kehebatan dia melakukan segala-galanya. Kita kata satu zat ini, seorang dirilah, kita guna bahasa yang kita faham, tanpa memerlukan sesiapa pun, dia uruskan segala-galanya ini. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat sebenarnya banyak sekali sebenarnya pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan melalui penggunaan makhluk dia sendiri, iaitu burung ini sendiri. Di mana Allah SWT ada menunjukkan dalam Quran berkenaan dengan burung. Macam mana Allah SWT, ayat Quran ni panjang jadi saya ringkaskan sahaja. Di mana antara keupayaan yang dilakukan oleh Nabi Isa AS ialah dia boleh mencipta, dia boleh membentuk seekor burung itu daripada tanah liat, kemudian dihembuskan, kemudian burung itu hidup. Kalau para mufassirin mengatakan bahawa dia hidup dalam keadaan sebenar, bukan tanah liat tu terbang, tetapi dia jadi burung yang benar dengan izin Allah SWT. Dalam setiap apa mujizat yang Allah SWT nyatakan, Allah kata bi'izni, dengan izinku. Apa yang Nabi Isa buat? Dia sembuhkan orang buta, Allah kata bi'izni, dengan izinku. Dia sembuhkan orang sopak, bi'izni, dengan izinku. Dia hidupkan orang mati, bi'izni, semuanya dengan izinku. Bukan sekadar hidupkan orang yang telah mati, cipta satu benda daripada benda yang mati, kemudian hidupkan, jadikan dia ada darah, ada tulang, ada bulu, ada semuanya, ada daging. Allah kata semua apa? Bi'izni, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So kekaguman itu kena kembali kepada Allah SWT. Tapi malangnya orang kata apa bila Allah ingat, orang lihat kepada perkara tersebut, orang kata apa? Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Sama macam kita mungkin tak kata ini sihir. Tapi bila kita lihat kepada kehebatan teknologi, orang naik roket pergi ke angkasa lepas, kita kata ini kehebatan teknologi. Ini hasil daripada kehebatan manusia. Ini sains, inilah satu benda yang hebat yang datangnya daripada manusia. Inilah kehebatan ilmu. Kita lupa bahawa ilmu itu, Islam tak suruh menentang, tapi Islam suruh kita lihat, ingat bahawa ilmu itu datang daripada siapa? Ilmu itu datang daripada Allah SWT. Jadi di sini diperlihatkanlah kepada kita mujizat Nabi Isa. Dia buat burung daripada tanah liat. Jadi barangkali nak ingat kepada kita bahawa burung itu daripada tanah, barangkali nak ingat kepada kita bahawa asal usul manusia itu sendiri adalah daripada tanah. Dan juga kalau kita lihat bahawa ada orang menjadikan Nabi Isa AS ni sebagai Tuhan atau anak Tuhan,
atau sebahagian daripada Tuhan. Kerana apa? Kerana mereka melihat kepada keajaiban-keajaiban ini, dan mereka melihat bahawa yang paling utama, mereka lihat bahawa Nabi Adam AS ini dijadikan dijadikan tanpa ada perantara ayah. Dia ada ibu sahaja. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah selalu bandingkan, Allah pernah bandingkan dalam Quran, Allah bandingkan kejadian Nabi Isa AS ni dengan kejadian Adam AS. Di mana Adam AS ini dijadikan daripada tanah, tanpa ada perantaraan ibu dan ayah. Maksudnya kalau nak jadikan Tuhan, Adam lebih layak lah. Walaupun sebenarnya tidak ada siapa yang layak jadi Tuhan, sebab dia dijadikan. Apabila dijadikan, dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, dia dicipta, dia hamba. Jadi apabila itu kita lihat, jadi Allah tunjuk bahawa burung ini jadi bertanah. Kalau kalian jadikan kalau sepatutnya kalian kena jadikan Adam ni Tuhan lah, sebab Adam ni tak ada perantaraan ibu dan ayah. So Adam ni daripada tanah, takkan kalian nak jadikan burung ni pula sebagai Tuhan semata-mata burung ni tak ada ibu dan ayah. Itu mungkin sebab nak ajak kita berfikir seolah-olah sampai membawa kita boleh tadabbur bahawa ini sebagai ayat ini nak tunjuk supaya manusia itu berfikir. Maksudnya Allah tak perlukan sebarang perantaraan untuk menjadikan sesuatu. Allah boleh jadikan Adam daripada tanah. Allah boleh jadikan Isa daripada Isa daripada tidak ada perantaraan ayah. Allah jadikan burung ini juga daripada tanah liat itu sendiri. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga antara kegunaan burung dalam Al-Quran ini adalah untuk menunjukkan kehebatan Allah SWT. Dan juga ada juga dalam Quran berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim AS dia nak Allah tunjukkan dia. Bukan dia tak percaya, tapi dia nak tunjuk. Kalau dah ada peluang untuk cari bukti sebab dia rapat dengan Allah SWT, maka dia minta lah perkara tersebut. Kita pun boleh cari bukti sekadar kemampuan kita. Tapi apabila Nabi Musa dia nak lihat kepada Allah, Allah tak bagi. Melihat kepada zat Allah, Allah tak bagi. Tetapi melihat kepada kehebatan Allah SWT, menjadikan makhluk itu Allah bagi. Apa yang Nabi Ibrahim ada akses, dia boleh lihat bagaimana Allah itu menghidupkan suatu perkara yang mati, yang telah mati depan mata dia. Bukan sekadar mati, dicincanglah 4 ekor burung tu, dicincang semuanya, diletak kepada setiap satu bukit, satu bahagian. Kemudian Allah panggil dia datang macam tu saja, hidup balik dalam keadaan dia biasa. Semua itu dengan izin Allah SWT. Jadi apa yang Nabi Ibrahim minta bukan sebab tak percaya, tapi dia nak pindah pengetahuan dia daripada ilmu yakin, daripada pengetahuan sahaja kepada ainul yakin. Iaitu apa? Yang membawa kepada penglihatan itu sendiri. Bermaksud Allah nak ajar kita dalam ayat ini, kita boleh cari bukti. Kita boleh menyelidiki. Kita boleh buat kaji sendiri. Kita boleh buat kajian, tak ada masalah. Carilah sebanyak-banyak kajian ilmu pun. Tetapi sampai mana yang kita dapat lah. Setakat mana yang Allah SWT berikan kepada kita sekadar kemampuan. Nabi Ibrahim dah boleh pergi tengok lebih sebab Allah bagi kat dia. Dia Nabi. Tapi setakat kita bolehlah buat kajian sains kita. Kita buat kajian kita belajar daripada orang, kita buat kajian pendidikan sendiri. Dan akhirnya seperti mana kita katakan, kita ilmu yang diberi itu, kita sedar bahawa ilmu itu datang daripada Allah SWT. Dan ini juga sebagai petunjuk kepada kita, kepada orang yang tidak yakin bahawa sesuatu yang telah hancur lebur itu mati. Allah tunjukkan kepada Ibrahim AS bahawa Allah mampu melakukan perkara tersebut. Sebab sebelum ni orang-orang Arab jahilah pun mereka pelik. Macam mana Rasulullah mengatakan Allah ini boleh hidupkan tulang belulang mayat yang telah hancur, yang telah jadi tulang belulang yang hancur. Bagaimana mereka tertanya? Maka didatangkan ayat-ayat ini nak tunjuk bahawa Allah lebih daripada mampu melakukan perkara tersebut. Sedangkan kita tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, tanda bahawa Allah boleh menjadikan, menghidupkan dan mematikan itu setiap hari. Setiap hari kita lihat. Setiap hari bukan kita lihat, setiap hari kita rasainya. Contohnya dalam keadaan kita tertidur, ngantuk. Tak ada siapa pun boleh tahan kita daripada mengantuk ni. Tiada siapa pun yang boleh kita tahan betul. Minumlah air kafein sebanyak mana pun, kopi sebanyak mana pun. Kalau Tuhan kata tidur juga. Tengah bawa kereta boleh tidur, tengah berdiri boleh tidur. Sebab apa? Kalau kita lihat ada budak-budak kecil dalam video orang tunjuk kat dalam Facebook atau dalam YouTube tu, dia sambil berjalan tu, sambil naik basikal tu, dia boleh tertidur.
Sebab apa? Roh Allah SWT tu Allah boleh keluarkan, boleh tahankan bila-bila masa sahaja. Jadi kita lihat kejadian hidup dan mati itu berlaku setiap hari. Saat kita tidur, bunyilah alarm clock, snooze lah berapa jam pun. Kita duduk snooze, duduk bunyi benda tu. Orang lain dah bangun dah, kita duduk tak bangun-bangun lagi. Tu orang kata tidur mati. Sebab apa? Sebab keupayaan roh itu adalah di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini sebenarnya tujuan apa yang kita adakan perkongsian kita hari ini. Kita nak lihat bahawa tanda kekuasaan Allah itu ada pada kita setiap hari. Bagi orang yang hendak melihat, bagi orang yang hendak mengkaji, bagi orang yang hendak membuka hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu antara dia. Jadi kita dapat lihat bahawa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kepada langit dan kita lihat kepada matahari lah misal. Kita lihat kepada matahari misalnya. Kita tak rasa kagum. Sebab apa? Kita lihat matahari ini setiap hari. Jadi apabila kita lihat setiap hari, kita rasa macam benda tu perkara biasa. Kan orang kata apa? Alah bisa tegal biasa. Alah bisa tegal biasa. Maksudnya perkara itu biasa sahaja. Matahari. Dia kecil dah duk tengok matahari ni. Tapi sebenarnya bayangkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita suatu hari kita bangun daripada tidur, kemudian kita lihat ada satu bola api yang sangat besar terapung-apung dalam bilik kita. Tiba-tiba ada satu bola yang terapung yang sangat besar ada dalam bilik kita, menyinari bilik kita itu. Tidakkah itu suatu perkara yang sangat mengagumkan, bahkan menggerunkan? Tidakkah kita lihat bahawa matahari ini suatu perkara yang mengagumkan dan sangat menggerunkan? Rahmat Allah SWT kita boleh ambil manfaat. Kita boleh sejukkan, kita boleh panaskan badan kita, kita boleh jemur baju misalnya, kita boleh berjalan sebab dalam keadaan terang tak perlu nak pasang lampu elektrik. Tetapi dan dia juga sebenarnya menimbulkan kegerunan. Bayangkan kalau bola api yang kita lihat setiap hari itu, matahari itu kita lihat setiap hari, dia jatuh terhempas kepada muka bumi Allah SWT ini, apa akan jadi kepada kita? Apa akan jadi kepada bumi ini? Bayangkan gas dia habis. Apa akan jadi dengan kita dan nasib penghuni-penghuni di bumi ini? Ini sebenarnya yang kita hendak belajar. Kita belajar daripada apa yang ada di sekeliling kita untuk menimbulkan kekaguman kita kepada Allah SWT. Itu yang kita ulang-ulang. Kita belajarlah banyak mana pun. Knowledge kita banyak mana pun. Dia bukan sekadar proses untuk proses belajar saja. Proses pengambilan ilmu kemudian dia habis begitu saja. Tetapi dia adalah proses untuk kita belajar dan akhirnya kita amalkan. Dan lebih penting ialah untuk kita kembali kepada Allah SWT, sedar bahawa apa saja yang ada di muka bumi ini dengan rahmat dia. Kalau tak kerana dia, habislah kita, terbakarlah kita. Kalau tak ada atmosfera, tidak ada penapis yang menapis cahaya-cahaya daripada matahari ini, menyebabkan kita akan terbakar kerana radiasi. Semuanya itu semua adalah rahmat Allah SWT, supaya kita sedar bahawa Allah itu seperti mana yang dia kata dalam surah Al-Fatihah. Apa dia kata? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. So kita katakan fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang hendak kita dustakan lagi. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, ada soalan tuan-tuan? Ada pertanyaan? Masih boleh dengar dengan baik? Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Ya. 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 Maksudnya kita nak lihat kepada burung-burung yang berbeza tu. Okey, insya-Allah nanti kita akan sampai pada kisah burung ababil itu sendiri dan juga kepada burung hudhud tu. Jadi dia ada kisah-kisah tertentulah berkenaan dengan burung-burung tersebut insya-Allah. Tetapi silakan puan, saya.
InsyaAllah nanti kita akan bincangkan berkenaan burung Hud tu ada insyaAllah. Burung Hud dan juga burung ababil. Cumanya berkenaan burung ababil ni, kebanyakan mufassirin mengatakan bahawa bukanlah nama dia itu ababil. Cuma sifat dia itu sendiri datang dalam keadaan berbondong-bondong. Sifat dia itu datang dalam keadaan berbondong. Sebenarnya tidak. Kebanyakan mufassirin mengatakan bahawa tidak ada burung namanya ababil. Cuma sifat dia itu adalah sifatnya dia datang dalam keadaan yang banyak. Keadaan yang ramai. Jadi maksudnya dia bukanlah maksudnya mesti ada burung-burung tertentu itu adalah ibrahnya berbeza-beza. Tetapi cumanya Allah SWT tu menjadikan banyak sekali burung, dan tentu saja burung-burung itu ada kehebatan dia yang masing-masing lah. Cumanya, dan burung hud-hud tu dikatakan dalam kitab tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahawa antara kehebatan burung hud-hud ni, ada yang mengatakan banyak burung hud-hud ni, dia kehebatannya antaranya adalah dia mencari air. Itu antara kehebatan yang ada burung hud. Tapi cumanya bukan itu sebenarnya fokus utama yang Quran nak tunjuk. Quran nak tunjuk apa fokus dia yang lain tu. Fokus yang berkenaan macam mana, apakah perasaan dia, kenapa mereka melakukan perkara tersebut. InsyaAllah akan sampai sebentar lagi. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Terima kasih puan kerana soalan. InsyaAllah kita akan sampai kepada burung hud dan juga kisah burung ababil, yang burung yang datang berbondong-bondong tu insyaAllah. Okey, kemudian kita akan terus kepada ibrah keempat, insyaAllah ayat keempat, di mana siapakah yang menahan mereka dari jatuh. Dan kalau kita lihat kepada nota ni, Allah SWT kata, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun. Allah kata, tidakkah mereka ini memperhatikan apa? Burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Jadi tidak ada yang menahannya selain daripada Allah SWT itu sendiri. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat di sini nak ajak kita apa? Dalam surah Al-Mulk pun ada juga kata bahawa alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun. Allah kata, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembang dan mengucupkan sayapnya atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain yang Maha Pemurah, sesungguhnya Dia Maha melihat kepada segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat pada burung-burung, kita suka tengok burung-burung. Zaman kecil-kecil dulu suka tengok kapal terbang. Kekaguman kepada kapal terbang tu sampai sekarang anak-anak dah 3 orang yang tu pun mereka suka tengok kapal terbang, bapak dia lagi lebih excited daripada anak-anak dia. Tak tahu sampai sekarang duk kagum tengok benda yang terbang ni di langit ni. Jadi kita dapat katakan bahawa Allah SWT tunjuk pada kita bagaimana burung-burung, bagaimana hebatnya kerajaan Allah SWT, di mana Allah SWT menjadikan burung-burung ini mereka bebas terbang dengan sebebas-bebasnya. Terbang di langit ni. Tak tahulah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada maklumat. Saya tak pernah dengar lah sepanjang hidup saya ada burung-burung yang jatuh terhempas. Saya tak tahu. Mungkin ada. Tapi jarang sekali kita dengar. Jarang kita dengar. Jadi siapakah sebenarnya yang menahan? Ma yumsikuhunna illar Rahman. Satu Allah kata, kita tanya siapa yang menahan mereka dijatuh? Allah jawab sendiri, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang menahan daripada mereka daripada jatuh. Tapi kita nak lihat apa pengajaran sebenarnya kalau kita nak tadabbur. Allah SWT sendiri yang tahu. Mungkin kita tadabbur, mungkin kita ada kesilapan atau mungkin lari daripada apa yang sepatutnya. Tetapi kita cuba kata tadabbur atas perkara-perkara yang dibenarkan ini. Jadi kalau kita nak lihat bahawa Allah nak tunjuk kita, Allah ni hebat. Luasnya kerajaan Allah SWT ni, Allah menguasai langit, bumi, kedua-duanya, dunia, akhirat, alam ghaib, alam nyata, alam jin, semua Allah kuasai. Dan mana Allah juga kuasai alam-alam di langit ni, Allah kuasai burung-burung. Dengan dia Allah bagi apa? Kebebasan. Allah bagi mereka terbang di langit. Dan kita jaranglah, kita katakan tadi, jarang kita dengar dia jatuh. Jadi kalau kita nak lihat bahawa manusia ini, apabila dilihat burung-burung ini, dia dapat ilham, kita kata tadi, dia cipta permainan, layang-layang misal. Lepas tu bila dah makin maju, pakai remote control, kapal terbang kawalan jauh. Zaman sekarang dengan drone lah, apa macam lagi. Orang cerita roket lagi hebat lagi. Semuanya orang buat semata-mata kerana melihat
hasil daripada ilham yang Allah beri kepada mereka melihat kepada alam sekeliling ni. Melihat kepada burung-burung yang terbang tu. Bahkan kalau kita lihat, kita ni sepatutnya kadang-kadang kita sepatutnya lihat kepada burung-burung ni. Kita sekali-sekala kita kena terbang ke langit lah. Seolah-olah macam tu kita nak kata. Sebab apa? Hakikatnya kita ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah. Kita dah duduk kat muka bumi Allah ni dah lama sangat dah. Cukup lama dah kita di muka bumi ni. Kita sibuk mengejar material, kita demi kelangsungan hidup. Atau untuk kita mengekalkan kedudukan kita. Malah ada yang sanggup nak khianati saudara dia sendiri kerana mengejar kemewahan. Ada yang masam muka, ada yang bergaduh adik-beradik semata-mata berebut tanah sekakang kera, minta maaf cakap. Ada yang sanggup putuskan silaturahim yang paling menyedihkan. Ada yang sampai melampaui batas sehingga berbunuhan demi mendapatkan kemewahan. Maka sekali-sekala tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang dirahmati Allah, kita bawalah diri kita ni terbang sebentar ke langit. Bila kita terbang ke selat langit, kita menjauhi bumi ni, kita akan lihat bumi ni sebenarnya kerdil sangat. Bila kita terbang kat langit, kita naik kapal terbang, kita tengok apa yang kat bawah tu, kita naik ke LCC pun kita tengok kat bawah. Yang kat bawah kita naik menara KL, kita lihat kat bawah tu kecil. Bayangkan kita seperti burung-burung ni, kita terbang ke langit, kita menjauhi bumi ni, kita akan lihat bumi yang kita sayang ni, bumi yang kita kejar, yang kita bermati-matian untuk dia, sebenarnya sangat kecil, sangat kerdil kalau dibandingkan dengan cakrawala yang lebih besar, luas itu ciptaan Allah SWT. Malahnya manusia itu yang menjadi apa? Menjadi penentang Allah SWT yang nyata. Allah jadikan 7 langit dan 7 bumi, di mana awal-awal Allah kata, datanglah kepada aku dalam keadaan asap atau dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Mereka kata kami datang dalam keadaan sukarela. Sedangkan manusia yang kerdil ini banyak sekali dia orang kata penentangan dia, bahasa kasar kita banyak mengeh lah kita kata. Sedangkan bila kita terbang, kita lihat ke langit, kita lihat seperti burung-burung ni, kita lihat bawah tu kerdil, kecil saja. Bermaksud tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di sisi Allah SWT, semua ini tidak ada nilai dia. Harta kamu, apa sahaja di muka bumi tidak ada nilai. Sebab Allah bagi sebab tak ada nilai. Dan semua ini sebenarnya tuan-tuan tak ada manfaat dia kalau tidak disertakan dengan takwa itu sendiri. Kalau tidak ada disertakan dengan apa? Dengan ketundukan patuh kepada Allah SWT, maka menjadilah dia itu sia-sia saja. Jadi kalau kita lihat, sepatutnya kita jadi seperti burung-burung juga. Burung-burung ni apa? Dia terbang bebas ke angkasa. Dan seperti itulah kita sepatutnya memerdekakan kita ni daripada apa? Doktrin-doktrin lama. Amalan nenek moyang kita yang ada yang bertentangan dengan Islam, kita tinggalkan. Yang ada syirik kurafat, kita tinggalkan. Seperti mana orang Arab jahilah diajak supaya membebaskan diri mereka ini daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada Allah semata-mata. Seperti mana burung yang merdeka. Kerana apa? Kerana menjadi hamba kepada Allah itu sebenarnya hamba yang merdeka. Dan tentu saja Allah itu menjadi hamba Allah itu, untunglah kita, sebab Allah itu mahu yang terbaik buat hamba-hamba dia. Sebab apa yang Allah mahu itu sebenarnya sesuai dengan apa fitrah manusia itu sendiri. Dan dapatlah kita lihat keagungan Allah SWT menjadikan burung-burung ni terbang pantas, bebas. Dan sepatutnya dalam keadaan kita terbang seperti mana burung-burung ini, kita mesti ada rasa teruja. Dalam masa yang sama kita kena ada rasa cemas juga. Risau juga. Risau apa? Takut terhempas ke bumi. Takut terhempas ke bumi. Kita terbang tinggi, kita naik kapal terbang, kadang-kadang dia ada rasa macam bergegar gitu. Tadi tengah duk dengar lagu tu, tengah seronok dengan lagu tu, kita pekop tinggal kita dengan headphone ke dengan earphone, tiba-tiba berlaku kita terus kita sebut Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Terus tersebut nama Allah SWT, sedangkan sebentar tadi kita lalai mengingati Allah SWT. Itu sepatutnya manusia. Manusia itu sepatutnya berjalan dalam keadaan seperti mana dijelaskan, sahabat jelaskan apa itu takwa. Takwa itu berjalan atas satu titi seolah-olah di kiri kanannya ada duri. Di mana manusia akan berjalan penuh hati-hati, takut tergelincir jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Maksudnya jatuh ke dalam kelembah kehinaan. Jatuh dalam keadaan tidak diridai Allah SWT. Sedangkan Allah itu adalah satu zat yang sangat pemurah, sangat penyayang. Tiba-tiba kita jatuh dalam kemurkaan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita. Sebab tu saat kita terbang itu jadi seperti burung ini. Kita andaikan kita burung yang terbang, kan kecil-kecil dulu cikgu kita ajar. Aku seekor burung. Kan? Aku seekor burung, aku sebatang pen. Ada guna juga sebenarnya apa cikgu kita ajar tu.
Quran juga ajar kita supaya apa? Jadi andaikan kita ini seperti burung, yang mana kita terbang dalam keadaan cemas, andai-andai kita terjatuh, kita takut kita terhempas ke bumi ini, kita terhempas dalam kehinaan. Dan lebih-lebih kita takuti ialah kita terhempas ke dalam neraka jahanam kelak, kita terhempas ke dalam neraka Allah SWT. Itu yang paling kita takuti. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya itulah sebenarnya antara pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil seperti mana yang Allah SWT paparkan dalam Al-Quran. Baik, Alhamdulillah. Kita masuk kepada seterusnya, itu berkenaan dengan burung hudhud. Di mana puan tadi ada tanya soalan berkenaan burung hudhud. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada burung hudhud ini? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam tafsir Quran, kalau tak silap saya, tafsir Ibn Katsir ada katakan perkara ini. Mungkin saya silap, kadang-kadang baca banyak tafsir sangat, kita pun dah terlupa kat mana duk ambil maklumat sebenar. Jadi antara yang mengatakan bahawa hudhud ni, ada yang kata bukan seekor, ada yang kata banyak, ramai. Jadi dalam keadaan mereka ini sedang mencari air ni, antara tugas mereka, antara deria yang mereka ada ialah dikatakan burung hudhud ni dia boleh mengesan air. Wallahu a'lam bisawab. Itu hanya Allah SWT yang mengetahui. Itu antara pandangan. Jadi apabila mereka cari-cari ni, dalam satu tengah mencari ni, mereka tiba ke satu negeri, daerah yang mereka mungkin tak pernah sampai. Di sini juga menunjukkan keupayaan mereka boleh terbang dalam keadaan yang jauh. Jadi mereka nampak dalam Quran diceritakan surah Al-Nam ayat 27, surah 27 ayat 23, ketika dia dah lambat sampai, dia sepatutnya ada pembarisan. Walaupun baru-baru ni ada orang gunakan juga kisah hudhud ni, tak apalah, tu kisah lain. Jadi kita nak katakan berkenaan dalam Quran ni, apa yang dikatakan bahawa wajad Tuha, dia lambat nak pergi pembarisan tu. Jadi Nabi Sulaiman tanya, kenapa kau lambat? Kalau kau tak dapat bagi alasan yang elok, maka aku akan sembelih kau. Isa kata. So dia cerita, wajad Tuha wa qaumaha. So hudhud ni dia cakap dalam bahasa, bukan dalam macam cerita Walt Disney tu, dia boleh cakap bahasa manusia, tidak. Dia cakap dalam bahasa dia. Cuma difahami oleh Nabi Sulaiman AS. Sebab keupayaan mujizat yang diberi kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman AS ialah mereka mampu memahami bahasa haiwan. Haiwan cakap dalam bahasa dia, Nabi Sulaiman cakap dalam bahasa dia, tapi kedua-duanya boleh faham, semuanya dengan izin Allah SWT. Tak adalah Nabi Sulaiman dia cakap tweet, dia tak cakap macam tu. Yang dia cakap dalam bahasa dia, tapi difahami sebab Allah yang memberi faham tu. Sebab tu dalam kita belajar, kalau kita rasa susah sangat belajar, kita jangan putus asa, kita kata yang nak bagi faham itu Allah SWT. Belajar aja. Kalau dah sampai tak boleh sangat, tinggal pergi belajar benda lain. Tapi kalau masih boleh, belajar. Belajar. Dan Allah akan bagi kita faham, insyaAllah. So, wajad Tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Jadi kata apa? Aku burung, apa yang dia katakan aku, yang ini burung hudhud ini, mendapati dia, yang ini Ratu Balqis ini, pemerintah Sabak dan kaumnya penyembah matahari ini. Bukan kepada Allah. Dia nampak pemerintah Sabak ni sembah matahari, bukan Allah. Dan syaitan telah menjadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka dirasakan indah bagi mereka, sehingga menghalang mereka ke arah jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Surah An-Naml, surah An-Nam ayat 23. Jadi dipaparkan Allah SWT berkenaan dengan seekor burung ini. Dia dah terlewat dah. Tapi dia terhenti seketika sebab dia lihat, dia terlewat kerana dia terhenti ada satu kaum yang sembah bukan Allah. Sedangkan dia ini, burung hudhud ni, burung ini kita tahu sentiasa bertasbih kepada Allah. Mereka tidak, bila bertasbih kita katakan tadi, mereka tidak mensyirikkan Allah SWT. Mereka tak sembah selain daripada Allah SWT. Malu kita dengan burung hudhud ni. Hati dia kecil je, otak dia kecil je. Tapi jiwa dia besar. Dia apa? Dia risaukan nasib orang lain. Dia tak risau nasib dia. Dia tak tahu kalau dia lambat dia kena sembelih. Tapi dia tak risau nasib diri dia. Dia risau kaum yang kalau dia terlambat, kalau dia tak bagi pengajaran, dia tak bagi pengingatan, takut nanti apa, mereka akan diazab Allah SWT. Kita lihat dalam surah Yasin. Kita selalu baca Yasin. Kita lihat apa yang dalam surah Yasin tu, manusia itu berlari, seorang lelaki itu berlari tergesa-gesa daripada satu kampung. Daripada hujung kampung ke bandar, ini dia lari tergesa-gesa. Kenapa dia lari tergesa-gesa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT? Waktu Allah kata, berlarilah kamu ke arah Allah. Kenapa perlu berlari? Sebab kita risau, kita memang dah ikut Islam dah, Alhamdulillah.
Tapi kita risau kalau kalau kita mati tak ada masalah, orang lain boleh jalankan kerja kita. Tapi masalahnya kalau target audience kita tu mati, saya biasa dengan kawan-kawan yang mualaf semua, mereka merisau, ada satu perisauan yang besar pada mereka sebab ada mak ayah mereka yang belum masuk Islam misal. Jadi mereka faham benar perasaan ini. Itu kalau apa jadi kalau ibu bapa mereka pergi misal, yang itu. Jadi sepatutnya begitulah. Allah nak ajar hud-hud ni dia ada perasaan tu. Kalaulah orang-orang ni mati tanpa sembah Allah SWT, tanpa kembali kepada Allah SWT, apa jadi kat dia orang? Walaupun dia pun ada nasib yang sama, dia akan disembelih. Tapi dia tak risau perkara tersebut. Dia hairan ada orang sembah selain daripada Allah SWT. Di sinilah bukti nak tunjuk bahawa mereka ini bertasbih kepada Allah SWT. Yang ni mereka ni mensucikan Allah SWT. Itu yang Allah ajar. Dalam Quran Allah kata mereka ni bertasbih. Tu burung hud-hud ni juga mereka dia tasbih. Dia bukan sekadar tasbih di bibir dia, di muncung dia, di paruh dia tu, tapi dia bertasbih dalam hati, dalam perbuatan dia. Di mana dia tak beredar, dia tak boleh, dia tak puas hati. Dia tak boleh nak terima ada orang sembah selain daripada Allah SWT. Itu dia. Kita sangkakan akal dia kecil, kita rasakan mereka ni tak ada otak, kita rasakan mereka ni tak ada naluri. Bahawa kita dapat lihat bahawa sebenarnya Allah nak cerita, mereka ada. Tapi kita tak nampak, kita tak faham. Kita tak faham perkara tersebut. Jadi apa yang kita nak belajar daripada burung hud-hud ni sepatutnya sebagai manusia yang digunakan akal yang sempurna, sepatutnya lebih-lebih lagi wajib kita nak sampaikan dakwah. Mengikut kemampuan kita lah. Tak dapat banyak kita share cukup lah. Mana yang elok, mana yang kita tengok benda tu sahih, benda tu sesuai dengan Quran, benda tu sesuai dengan sunnah, dia tak mengarut, dia tak merapu. Kita sampaikan. Kita sharekan ayat-ayat Allah SWT. Kita bagi risalah oleh badan-badan berautoriti. Kita ada bahagian mufti. Kita ada mufti wilayah. Kita ada mufti Perlis. Kita ada mufti Negeri Sembilan misal. Kita boleh sharekan daripada mereka perkara-perkara tersebut. Kita ada banyak autoriti. Kita boleh sampaikan semampu kita. Pun kalau tak dapat mampu banyak pun, kita sampaikan dakwah itu dengan apa? Dengan akhlak kita. Sebab kalau kita tak dapat buat sesuatu yang hebat pun, at least kita boleh tunjuk ke akhlak kita, akhlak yang baik. Mana ke masjid misal, kita susun selipar kita ke. Kita buat perkara-perkara yang jiran kita. Bagi jiran berkongsi rezeki kita. Kita bercakap baik dengan kawan-kawan yang bukan Islam kepada kita. Kita tidak menunjukkan contoh-contoh yang buruk. Jadi di sini kita dapat lihat, selari perasaan burung hud-hud yang sensitif ini, lembutlah. Kita boleh kata burung ni hati dia lembut. So kita nak belajar daripada kisah burung hud ni, hati dia lembut. Sebab dalam Quran kata orang dalam neraka tu orang yang macam mana? Orang yang ganas. Orang yang berhati kasar. Orang yang ganas. Itu semua orang dalam neraka. Orang neraka majoritinya orang-orang yang ganas, orang yang kasar. Orang yang kehidupan dia bukan yang hati dia tidak tenang, tidak baik, tidak lembut. Berlainan dengan orang-orang yang dalam syurga. Allah SWT, Nabi SAW cerita dalam syurga, dalam satu hadis. Apa yang dikatakan dalam satu hadis? Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad dan Muslim, akan ada sekelompok orang yang masuk syurga, hati mereka seperti mana hati burung. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Nabi kata orang yang tak masuk syurga, takkan masuk syurga orang tu. Akan ada sekelompok orang masuk syurga. Nabi kata, minta maaf, akan ada orang yang masuk syurga, hati mereka macam mana? Hati mereka seperti mana hati burung. Hati dia sensitif, hati dia lembut, hati dia tersentuh. Kalau lihat orang tak masuk Islam, dia sedih, dia menangis. Orang dengar orang baca Quran, dia menangis, dia sedih. Hati dia tidak memikirkan tentang diri dia saja, nafsi. Tidak memikirkan diri dia sahaja. Itu antara dia. Jadi kita pun tak tahu apa maksud sebenarnya hati burung ni. Jadi kalau dalam Sahih Muslim, sebab hadis ni adalah Sahih Muslim, jadi disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa antara maksud ada tiga perbezaan ada tiga pandangan ulama mengatakan apa itu hati burung. Ada mengatakan orang yang hatinya lembut, hatinya baik, hatinya sensitif, hati dia sentiasa fikirkan orang lain, hatinya sentiasa nak orang lain. Tidak sempurna iman suatu kaum tu, Nabi kata, sehingga dia nak orang lain dapat apa yang seperti mana yang dia nak. Lebih kurang macam itulah masuk hadis. Atau seperti mana yang dituturkan maksud dia. Bukan kita nak macam mana yang kita dapat, yang itulah kita nak orang. Kita ada ilmu yang elok, kita nak kita ilmu juga. Tak rugi kita bagi ilmu ke orang, ilmu kita bertambah lagi.
Saya sampaikan kepada tuan-tuan, saya buat kajian sebenarnya untuk diri saya juga. Akhirnya saya kena duduk sini, saya duduk sana. Jadi tak rugi kita berkongsi dengan orang. Sebarkan, tuan-tuan dapat nota ni, tuan-tuan sebarkan, tak ada masalah. Saya bagi kebenaran, tak ada masalah. Ilmu kan ilmu saya ambil dari orang juga. Kutip sana, kutip sini, jadi nota. Tuan-tuan boleh sebarkan, tak ada masalah. Jadi itu sebenarnya adalah hak Allah SWT. Jadi orang yang hatinya lembut seperti burung, seperti mana pujian yang diberikan Nabi SAW kepada penduduk Yaman. Beliau mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, ada penduduk Yaman yang datang tengah kalian, mereka manusia yang paling lembut hatinya, pemahaman agama banyak di Yaman dan hikmah banyak di Yaman. Ini menurut Imam An-Nawawi lah, barangkali pada zaman mereka itu begitu. Pada zaman Rasulullah itu begitu. Dan juga maksud kedua, dia kata orang yang hatinya mudah takut pada Allah, seperti burung. Sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, bukan anti kepada nasihat. Bahkan mereka ini yang dipuji oleh Allah dalam Quran, di mana Allah gelar mereka sebagai ulama. Bermaksud surah Al-Fatir ayat 28, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba dia adalah ulama itu sendiri. Dan yang ketiga, siapa mereka ini? Orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah. Seperti mana? Seperti hadis yang awal-awal kita nyatakan tadi, seperti mana burung itu sendiri. Rasulullah jadikan burung itu sebagai lambang tawakal. Nabi SAW bersabda, kita ulang hadis ini, hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Maksud dia, jika kalian tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah akan berizki kepada kalian sebagaimana burung itu diberi rezeki. Dia keluar dalam keadaan perut kosong, dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Wallahu a'lam. Jadi mereka lah. Jadi manusia itu mempunyai pilihan. Minta maaf. Jadi sebenarnya mereka ini adalah manusia pilihan. Orang yang hati seperti burung ini, mereka ini adalah manusia pilihan. Hati dia lembut, hati dia mudah kembali kepada kebenaran, hati dia mudah menerima ilmu, dan hati dia mudah takut kepada Allah SWT. Seperti mana risaunya burung hud-hud itu tadi kepada nasib orang lain. Bahkan yang bukan sama bangsa dengan dia pun. Bangsa lain, makhluk lain, manusia. Tapi dia ada perasaan risau. Itu juga kita. Jangan kita fikir bangsa kita saja. Kita kena fikir kepada bangsa-bangsa lain, kita kawan-kawan kita lain, yang lain daripada bangsa yang berbeza, bahawa mereka juga perlu disebarkan berkenaan dengan Islam ini. Kita boleh konsultate yang awal-awal yang mengajar, yang tak perlu secara terus sentuh kepada agama mereka, tapi kita boleh pilih yang mana-mana yang macam ini, yang boleh memberi pengajaran, yang boleh memberi mereka rasa macam ada kebaikan Islam ini. Seronoknya belajar tentang Islam. Benda yang boleh membuka hati mereka, yang menyentuh hati mereka ini untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Wallahu a'lam. Baik, itu antara pengajaran lah yang boleh kita kongsikan. Yang lain daripada itu hanya Allah SWT yang tahulah. Harap dapat menjawab sedikit sebanyak soalan puan tadilah berkenaan dengan burung hud-hud ni, insya-Allah. Ada soalan lagi tuan-tuan? Boleh ya? Kita pergi sikit dalam setengah jam lagi. Ada soalan lagi? Kalau ada soalan boleh nyatakan, ataupun ada tambahan, ada yang tertinggal, ada tersalah, boleh tuan-tuan nyatakan. Okey, kalau tak ada apa, kita terus kepada ayat yang seterusnya. InsyaAllah nanti sekat nak habis nanti kita boleh buka soalan lagi, insyaAllah, atau ada tambahan. Jadi antara yang boleh kita belajar adalah burung ini juga dijadikan sebagai ancaman, dijadikan sebagai peringatan. Dalam surah Al-Hajj pun ada ayat 31, dalam surah Al-Fil pun ada ayat 3 hingga 5. Di mana surah Al-Hajj ayat 31 Allah kata, Allah berfirman, hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih. Dengan ikhlas kepada Allah. Maksud antara ciri-cirinya manusia adalah perlu ikhlas kepada Allah. Dia sambung dengan ayat sebelum ni, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Wa may yusyrik billahi faka'annima kharri minas sama fatakhtafuhu at-tayru at-tayru aw tahwi bihi ruhu fi makanin sahiq. Jadi kata Allah, dengan ikhlas pada Allah, tidak mensekutukan sesuatu pun dengan dia. Barang siapa yang mempersekutukan Allah SWT, maka dia seolah-olah jatuh daripada langit lalu disambar burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jatuh, ke tempat yang jauh. Jadi Allah gambarkan burung ini juga sebagai perumpamaan. Kenapa burung? Sebab manusia kan dia lihat burung setiap hari. Harimau tu jarang-jarang kan. Jarang-jarang orang jumpa. Melainkan dalam National Geographic. Tapi burung tu selalu kadang-kadang rumah masuk. Kat rumah saya ni kadang-kadang ada burung bermain-main kat luar tu.
jadi dia biasa. Benda ni biasa kita lihat. Jadi Allah datangkan. Jadi dia apa nak lihat kat sini? Allah gambarkan orang yang mempersekutukan Allah SWT, orang yang buat perkara beribadah kerana nak menunjuk kepada orang lain, termasuk dalam mensyirikkan Allah tu. Dia riak, dia mensekutukan Allah SWT. So amal ataupun dia memang minta selain daripada Allah SWT, di samping dia minta ke Allah, maka amalan dia itu adalah sia-sia sahaja. Tidak diterima Allah SWT, seolah-olah amalan itu digambarkan sebagai kita ini jatuh, kita ni seolah-olah amalan itu jatuh, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan angin terus jauh. Dia hilang begitu sahaja. Itu Allah datangkan dalam bentuk visual grafik supaya manusia itu berfikir. Sebenarnya Quran ni bukan sesuatu yang membosankan. Tidak, banyak sekali grafik dia. Dia tunjuk keadaan ini, dia tunjuk keadaan tu supaya manusia itu tidak bosan. Tapi kalau dia tak faham maksud, dia tak tahulah, dia sekadar membaca sahaja atau dia bertaranum sahaja. Tetapi kalau dia tahu, Allah datangkan macam ni, macam tu, macam ni. Ni macam ni supaya manusia boleh faham. Allah datangkan pasal labah-labah. Allah tunjukkan bukti lemahnya pergantungan kepada selain daripada Allah, seperti mana labah-labah yang bergantung kepada dia punya rumah tu, dia punya sarang itu. So Allah tunjuk manusia yang beramal mensyirikkan, tetapi dia syirikkan Allah SWT, di mana dosa syirik itu tidak diampunkan melainkan dia kena bertaubat di muka bumi Allah ini. Maka amalan dia seumpama orang yang jatuh dan disampar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu antara yang Allah tunjukkan supaya manusia itu boleh faham. Dan juga ada dalam surah Al-Fil ayat 3 hingga 5, di mana Allah datangkan berkenaan dengan tentera Abraha, di mana tentera Abraha ini hendak memusnahkan Kaabah. Jadi didatangkan apa dia tentera Allah ni, Allah datangkan dalam bentuk rombongan. Tu kita kata Tayron Ababil tu bukan maksudnya nama dia Ababil, tapi Tayron Ababil tu dia datang dalam berpasukan. Dia datang dalam bentuk yang sangat banyak. Dan mereka ni melontar manusia ni dengan batu-batu daripada sejenis tanah yang dibakar keras. Dia tak kena pun kepada orang lain, dia kena kepada orang-orang yang telah ada target. Seolah-olah macam peluru berpandu ni dah tahu dah kat mana, dah ada tulis nama dah, seolah-olah macam tu. Lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. So apa yang kita nak dapat daripada burung-burung ni? Kita lihat bahawa burung-burung sekecil ini mereka juga boleh jadi tentera Allah. Mereka ini apa? Patuh, taat, tunduk kepada Allah SWT. Itu sebenarnya kita nak belajar. Daripada surah Al-Fil ni, daripada burung ini, burung yang datang beramai-ramai ini, mereka taat. Apabila Allah kata datangkan batu-batu, maka datangkan. Sedangkan sebelum ini mereka tidak melakukan perkara ini untuk memudaratkan manusia, tetapi Allah bagi mereka kemampuan untuk pegang kepada batu-batu itu, kemudian lepaskan untuk hancurkan manusia ni. Saya tak pasti. Dalam satu perang dulu, mereka pernah buat perkara ini. Mereka letak satu benda dekat kelawar. Kalau tuan-tuan boleh cari dalam Wikipedia ke apa, mereka letak sesuatu kat kelawar ini sebagai salah seorang tentera lah, kita katakan macam tu, mungkin perisik ke apa semua. Dia letak sesuatu dekat kelawar tu. Itu antara yang mereka buat. Wallahu a'lam mana mereka dapat benda ni, adakah mereka kaji Quran ke, wallahu a'lam. Tapi Quran tunjukkan perkara itu. Mereka mampu bawa batu-batu ini dan mereka lemparkan kepada orang yang Allah SWT perintahkan, menunjukkan bahawa yang paling taat kepada Allah SWT ialah makhluk-makhluk Allah ini, termasuklah burung-burung ini. Dan sepatutnya kita ni manusia yang berakal, yang diberi pelbagai nikmat, kita boleh memilih, kita boleh buat pilihan. Hari ni nak makan kat kedai ni, hari esok nak makan kat kedai tu, tak boleh keluar sebab COVID, boleh order orang datang kat rumah. Macam-macam. Jadi kita ada nikmat, sepatutnya kita lebih-lebih apabila Allah SWT perintahkan kepada sesuatu, kita tidak bertangguh untuk melakukan perkara tersebut. Dan apabila Allah larang, maka kita tinggalkan perkara yang Allah larang itu, sebab kita tidak mahu masuk dalam perkara yang dibenci, dalam makhluk yang dimurkai oleh Allah SWT. Sedangkan Allah tu by default dia kemarahan, kerahmat dia itu mengalahkan kemurkaan dia. Itu yang kita boleh belajar berkenaan pada burung ini. Mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Yang lain-lain wallahu a'lam, sebab Allah saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Setakat ini sajalah yang mampu saya sampaikan berkenaan pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada burung-burung ini. Termasuklah burung yang disebut dalam surah Al-Fil ni, dan juga burung-burung yang lain yang telah kita nyatakan sebelum ini, insya-Allah. Dan terakhir kita nak bincangkan juga berkenaan burung ini. Walaupun sebenarnya kalau tuan-tuan gali lagi, mungkin tuan-tuan boleh buat seminar tuan-tuan pula, saya boleh masuk belajar pula, insya-Allah.
Uh, Mungkin banyak lagi yang kita terjerat sebab Quran ni sangat luas, banyak sekali. Tetapi apa yang kita nak bincangkan hari ini, yang terakhir kita bincangkan, bukan terakhir ayat dalam Quran, terakhir yang kita bincangkan ialah berkenaan burung ini sebenarnya juga adalah nikmat daripada Allah SWT. Allah juga paparkan burung dalam Quran sebagai nikmat daripada dia. Di mana Allah paparkan kepada Bani Israel, di mana mereka tak perlu cari dalam padang pasir tu, mereka tak payah cari makanan mereka sendiri, datanglah burung ini menyerah diri untuk disembelih dan dimakan, dimasak dan dimakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kamu man dan salwa. Ditafsirkan oleh para ulama, man ini sebagai biji jiran dan salwa ini sebagai apa? Salwa ini ditafsirkan sebagai sejenis burung. Misalnya Pak Quraisy Shihab dalam tafsir dia kata as-salwa adalah sejenis burung. Sebahagian riwayat memberitahu bahawa dia sebangsa dengan puyuh. Wallahu a'lam. Sebab tu puyuh sekarang pun harga dia mahal kan, seekor pun. Manusia suka makan puyuh kan, saya pun suka. So datanglah berbondong-bondong berhijrah dari satu tempat yang tidak dikenali dan mudah ditangkap dan disembelih untuk dimakan. Itu antara nikmat Allah bagi kepada Bani Israel. Bahkan Allah bagi tahu juga antara menu yang ada dalam syurga kelak ialah burung. Di mana Allah riwayatkan dalam surah Al-Waqiah ayat 20 hingga 21, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan dibawa kepada mereka buah-buahan daripada jenis yang mereka pilih. Walahmi tayrim mimma yashtahun, serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Ini antara yang dinyatakan Al-Quran. Allah turut mendatangkan apa burung ini sebagai tanda nikmat Allah SWT, menunjukkan bahawa dia ada sebahagian sahaja daripada nikmat Allah. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah SWT ini menunjukkan bahawa burung ini ada apa? Ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup insya-Allah pertemuan kita, saya buka kepada soalan dululah, dan juga kalau ada tambahan silakan tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, silakan. Okey, kalau ada soalan, kita bertemu kembali. Dah habis share, boleh tunjuk muka kembali. Minta maaf macam dengar radio kan. Ada soalan, ada tambahan, silakan. Sebelum kita tutup insya-Allah. Saya ada rakam sebenarnya kita punya topik ini. Nanti saya sharekan dalam page IB.QI ke, ataupun saya bagi link ke, misal saya bagi link Facebook saya ke, tuan-tuan boleh lihatlah. Tapi dia tak ada slideshow sebab saya tangkap guna handphone yang berbeza. Dia dalam Google Meet ni dia tak boleh nak record kalau pakai handphone. Mungkin ada yang pakar, mungkin dia boleh buat lah, tapi secara by default kalau yang dia built in tu memang tak ada. Dia tak boleh nak record. Kalau saya record pakai third party, dia akan suara tak keluar dalam recording tu, sebab suara tu dia dah pinjam untuk kita cakap ni. Jadi itulah, laptop rosak pula dengan bateri tu dekat habis-habis ni. Ada soalan ni tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita tutup? Ada tambahan? Harap-harap dapat bagi manfaat insya-Allah apa yang kita bincangkan hari ini. Saya bagi lebih kurang 5 minit. Kalau tuan-tuan nak susun soalan dulu, silakan. Rasa tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan tak nak cakap kat mikrofon tu, kalau tak silap boleh message terus. InsyaAllah saya boleh jawab. Saya boleh baca dan jawab. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat. Iya. 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 Iya.
Okey. Terima kasih banyak. Kalau okey, kalau dalam kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir banyaklah ataupun tafsir lain banyak pandangan berkenaan burung-burung tu. Tetapi kebanyakan mufassirin mereka mengatakan bahawa itu sekadar andaian sahaja. Sebab kita sendiri pun sebenarnya tidak Allah SWT sendiri tidak menjelaskan sedalam-dalamnya berkenaan apakah burung-burung ini. Kenapa apa hikmahnya Allah SWT menjadikan sedemikian? Sebab Allah nak tunjuk bahawa bukan soal apakah jenis itu, tetapi Allah nak tunjuk bahawa bagaimana seekor burung itu, bagaimana burung-burung itu sifat dia itu sebagai patuh dan taat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat pada Al-Quran, memang Al-Quran tak ceritakan panjang lebar apakah jenis burung tu. Kalau tafsir-tafsir pun saya tak apa-apa pasti, tapi kalau ada pun cuma sekadar pandangan sahajalah. Sebab kalau kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim pun ada juga dijelaskan jenis-jenis burung dia. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang seperti yang berpegang pada Quran dan Sunnah misalnya, mereka kata perkara-perkara tersebut tu kurang tidak dijelaskan oleh Allah SWT, maka kita diamkan mana yang Allah tak beritahu kepada kita lah. Sebab yang lebih penting itu kepada pengajaran dia. Wallahu a'lam tuan. Terima kasih banyak. Ada soalan lagi puan-puan? Tuan-tuan ada tambahan? Tuan-tuan dan puan-puan yang join, boleh tolong saya tak letakkan nama penuh tuan-tuan dan puan-puan dekat dalam mesej, sebab saya nak buat sijil digital. Kalau tuan-tuan tolong type sebentar, sebab saya tak pasti siapa yang join. Sebagai kenang-kenangan, insya-Allah. Nanti saya hantar ke email, insya-Allah. Tuan-tuan letakkan nama penuh tuan-tuan dekat dalam mesej ni, kemudian saya akan buatkan sijil digital lah, insya-Allah. Ada soalan lagi? Ada tambahan? Kita pun nak dengar-dengar apa juga orang kata pandangan, tambahan. Terima kasih banyak tuan. Ada tambahan? Puan Sirani, Tuan Zamri, ada tambahan? Tuan? Terima kasih banyak. Puan dari mana? Masya Allah, subhanallah. Saya masa belajar master ni, saya ada seorang Puan Erin nama dia. Dia daripada sana juga, daripada Sabah juga. Dia dah dekat, dia dah pencen dah. Tapi Masya Allah, ambil master dengan saya di sana. Masya Allah. Dia convert. Tapi dah lama dah. Masya Allah. Saya punya adik ipar pun orang Sabah. Pun convert juga. Adik kami dengar. Masya Allah. Seronoklah dapat bertemu, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Ada terkasar bahasa, ada pun kurang daripada. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, insya-Allah, mana-mana, dan akhirnya kita bertemu kelak lah kat syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kalau tak ada apa, saya terima kasih banyak-banyak. Dan seperti mana saya kata tadi, sebenarnya saya ada buat rakaman, tapi saya tak pasti dia punya rakaman audio tu okey atau tidak. Tetapi kalau ada, nanti saya bagilah dia punya link sekali, insya-Allah, pada Facebook saya tu, sebab saya buat public. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan jadi kita nak tutup lah. Jadi antara pengajaran yang paling utama sebenarnya yang kita dapat daripada kisah yang kita ikuti hari ini, dan semua ilmu ini semua datang daripada Allah SWT. Allah nak ajar kita supaya kita ini belajar merenung.
Bukan kata termenung tu, kadang-kadang termenung itu tak mengapa kadang-kadang. Tapi termenung itu biarlah berisi, orang kata. Janganlah termenung itu termenung yang bukan-bukan. Tapi termenung yang membawa kepada mengingati Allah SWT itu berpahala. Orang yang baringnya dia mengingati Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dia itu mengingati Allah SWT. Dia melihat apa sahaja, dia nampak Allah SWT. Dia nampak ilmu Allah SWT, dia nampak kehebatan Allah SWT. Kita masih macam mana kita cakap awal-awal, kita makan tersekat biji benih tu, makanan buah-buahan pun kita kata, inilah aku nanti. Aku ini seperti biji benih, inilah nanti aku akan tumbuh seperti mana tumbuh-tumbuhan, bagaimana aku selepas mati aku akan tumbuh kembali bertemu dengan pencipta kita. Itu sepatutnya. Kita lihat kepada burung-burung, ada sesuatu yang boleh aku pelajari daripada burung ini. Tentu saja daripada segi dunia pun, kalau kita nak belajar daripada segi sains, untuk memperbaiki umat kita, itu pun terbaik. Itu pun disuruh, termasuk dalam bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, supaya umat Islam itu boleh bersaing dengan dunia, supaya dia tidak itu bergantung sangat kepada orang yang lain. Dia pula boleh memberi daripada dia menerima saja. Itu sepatutnya kita boleh kembalikan. Dan yang lebih patut lagi ialah untuk kita kembali kepada Allah SWT, supaya apa saja kehebatan yang kita nampak, kita kembalikan kepada Allah SWT. Kerana apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya, kekuatan, melainkan kekuatan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya rasa sebagai insan yang kerdil ini, setakat ini sajalah yang mampu saya kongsikan. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan ada notan ni, tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan boleh buat sendiri, tambah lagi. Boleh jadi tuan-tuan punya sendiri pula, tuan-tuan boleh buat kursus pula, ajar di mana-mana. Insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada kesilapan, ada kesalahan, ada perkara yang lawak-lawak ke, yang mengguriskan hati ke, kadang-kadang yang terlepas cakap, saya mohon maaf. Ambil saja mana yang baik, yang manfaat tu ambil, amalkan, sebarkan semua tu hak Allah SWT. Mana yang buruk itu tinggalkan, mana yang salah itu tinggalkan. Dan kalau ada teguran, sila beri teguran yang insya-Allah mudah-mudahan ada yang bermanfaat, yang boleh saya perbaiki. Insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bertemu lagi insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Yang bisa mudah-mudahan dengan sisi yang lain, mungkin kita nak lihat pula berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan pula ke, pokok-pokok ke, dan banyak lagi kan ada dalam Quran tu. Mudah-mudahan kita boleh bincangkan perkara-perkara tersebut pula, semua dengan izin Allah SWT. Baiklah, saya harap ini bukan pertemuan pertama dan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit, wabak apa yang ada di tempat kita ni, daripada dunia ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah pelihara kita semua, Allah jadikan kita ini dan juga anak zuriat kita semuanya, zuriat kita orang masa depan, orang-orang yang benar-benar merenung ayat-ayat Allah ni, sama ada ayat yang terdapat dalam Quran daripada hadis, dan juga ayat-ayat yang ada di sekeliling kita, termasuklah yang ada dalam diri kita sendiri. Di mana Allah kata pun tanda itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Jantung kita berdegup ini, mulut kita bercakap, jantung kita berdegup, kita tak dengar degupan jantung kita. Kalau Allah bagi dia berdengar, nampak berkubar di badan tu, kita pun takut, kita pun rasa tak selesa. Tetapi Allah SWT dengan rahmat dia menjadikan setiap sesuatu ni untuk kita berfikir. Hanya orang yang berfikir itu orang yang membuka hati dia, itu orang yang ulul albab, yang membuka hati dia kepada dalil-dalil, tanda-tanda kebesaran Allah SWT ini. Wallahu a'lam. Sekian sahaja pertemuan kita untuk kali ini, insya-Allah. Seperti biasa, kita dalam mana-mana pertemuan, kita tutuplah pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah. Terima kasih banyak.